What's up, selamat kembali kepada lagi satu vlog bersama dengan saya Sir Cloud, dan hari ini kita akan jelajah satu topik kena dengan mental health. Saya di sini Mind Hub dekat TTDI. So, kita akan jumpa dengan therapist. Actually aku sendiri book this session. It's not like a sponsored ke apa ke kan. Aku sendiri pun nak explore diri sendiri. Let's see, first time tak pernah lagi try. Let's go. Tapi sebelum aku cerita tentang pengalaman aku dekat Malaysia Mental Health Association, aku akan cerita dulu macam mana aku boleh mula ke situ. Mula-mula aku call Befrienders terlebih dahulu. Befrienders ada bagi satu nasihat yang cukup-cukup baik. Dia bagi analogi macam ni. Kalau you rasa you ada cancer, you takkan pergi dekat kawan-kawan you lepas tu cakap, "Hey, aku rasa aku ada cancer lah. Aku rasa macam mana?" You akan pergi jumpa profesional doktor untuk dapatkan diagnosis dan juga nasihat kena dengan betul ke dapat cancer lah. So konsep dia adalah sama. Sekiranya you rasa yang you ada sakit mental ataupun you ada anxiety ataupun you ada depression, you pergi jumpa profesional untuk dapatkan nasihat dan diagnosis. Jadi dengan itu aku pergi jumpa pakar lah. Anyway, dia ada bagi disclaimer juga. Kiranya Befrienders ni dia adalah one time call. Jadi dia pun bagi disclaimer yang okay, dia tak berkeupayaan untuk ikut your journey, know your entire background. Kalau kau call balik pun mungkin kau akan bercakap dengan orang lain. So then the whole thing starts again. Aku boleh summarizekan, korang boleh anggap sebagai Befrienders ni adalah first aid ataupun instant need untuk bercakap dengan somebody, which is a free service by the way. Kalau korang rasa korang nak bercakap dengan somebody, totally discreet, ada apa-apa judgmental, dan diorang boleh berikan that kind of support kepada siapa-siapa. Talian dia juga adalah percuma by the way, dan juga 24 jam. Jadi kalau korang rasa korang nak sembang dengan somebody, ada orang boleh dengar ke, ataupun korang rasa takut member-member korang judgmental ke, korang boleh try call Befrienders. Okay, sekarang ni aku akan cerita pengalaman aku dekat Malaysia Mental Health Association. Disclaimer is that aku tak boleh merakam sesi aku di dalam bilik counselling tu. Jadi selepas aku dengar nasihat daripada Befrienders, aku try lah juga call Malaysia Mental Health Association ni. Aku terus call, aku cakap okay, aku nak book appointment. Orang tu pun tanya, kau rasa macam mana? Dan aku cerita lah beberapa perkara yang aku rasa lah kan. And then dia pun arrange untuk book satu appointment. Salah satu choice yang dia bagi, therapist dia orang yang tengah menjalani internship. So aku kata okay, cool. Dan cost dia hanyalah RM50 untuk satu session. Menurut apa yang aku research juga, biasanya dia takkan satu session sajalah. Dia akan ada follow up session, which is bila aku jumpa dengan aku punya therapist, dia pun cakap okay, nanti kita akan ada follow up session. So setiap session tu RM50 untuk yang intern lah. Untuk yang dah berpengalaman, ada orang harga lain. Jadi aku pun book appointment. Appointment tu dia tak boleh nak okay, hari tu terus datang. Mungkin sebab aku pun call pada sebelah macam pukul 2 petang macam tu kan. Jadi dia tu akan di-arrangekan untuk hari yang lain. Tapi servis dia sangat cepat. Bila aku call, aku dah cakap aku nak try, aku nak buat booking satu session, and then dia beritahu okay, nanti akan ada therapist dia akan message aku. Within the same day juga, pada waktu petang, aku dapat message daripada therapist melalui WhatsApp untuk book appointment. So dia ada bagi beberapa tarikh, masa. Cut-off time untuk aku bayar adalah 24 hours sebelum session tu berlangsung. So bila aku datang, ada satu receptionist, dia akan bagi form, dia suruh aku isi. Tetapi aku tak perlu nak okay, duduk dekat tepi dulu isi, tak apa. Aku punya therapist keluar proactively, jumpa aku dekat counter, and then dia cakap, oh okay, I'll be your therapist. And then dia bawa aku masuk ke dalam bilik terapi lah. Dalam bilik terapi tu dia bagi aku masa untuk isi form. Lepas aku isi form, dia akan bagi briefing terlebih dahulu. Dia punya PNC punya benda, dia akan simpan rekod dan sebagainya. So apa yang aku dapati adalah terapi session yang aku lalui, mereka memang ditrain untuk menjadi satu pendengar yang sangat-sangat bagus, dan aku rasa sangat puas hati. That's the first impression aku dapat dengan cara diorang, is that diorang akan dengar and diorang akan bagi korang that eye contact. So walaupun first time jumpa, kau tak kenal satu sama lain lah kan, and diorang akan bagi that full attention to you. So aku rasa macam oh, aku betul-betul didengari lah. Dia akan mulakan dengan tanya beberapa soalan dulu. Dia macam how do you feel today? Dan aku cakap lah okay, waktu aku booking masa tu dengan sekarang mungkin ada sedikit perbezaan feeling aku. Mungkin yelah mood tu berbeza lah kan. And then dia cakap ya, benda ni adalah satu perkara yang normal. Dia takkan probe sangat. Dia akan bagi kebanyakan masa untuk aku bercakap. Yes, dia ada beberapa soalan untuk mengenali aku. Ada tak waktu-waktu yang aku rasa macam stress, anxiety, panic. Even dia tanya aku, ada tak waktu-waktu aku rasa macam
thoughts. Dia betul-betul cuba untuk mendalami those lah. Dia hanya prompt those questions and then aku sendiri mula bercakap lah. Then dia akan take note. Even nak take note pun dia akan minta consent terlebih dahulu. Boleh tak dia take note? So aku rasa it's very proper and very professional lah. Dan 20% of the time dia akan bagi berapa feedback, apa perkara yang normal, mungkin ada sedikit ni kan. And then kadang-kadang aku bagilah cerita yang mungkin kelakar sikit lah kan, macam a bit. And then dia akan turut gelak sekali. So at least bagi aku, pengabat aku rasa yang aku betul-betul didengari. Pada session tu juga ada satu part yang dia akan bagi beberapa soalan psikologi untuk isi. So aku pun isi lah, macam ada bulat-bulat apa benda semua. And then dia juga akan bagi satu macam safety commitment form. Aku lupa dah apa nama dia, tetapi something around there. Dalam safety form tu dia sendiri dah tulis, but along the way bila dia tanya, dia akan bagi tahu macam okay, kalau kau rasa macam ni, perkara pertama kau buat, kau try buat ni. Kalau tak boleh juga, kau try buat ni. And then kalau kau tak boleh juga, last resort is dia akan nasihatkan untuk call member-member yang kau rasa trusted. Dia siap suruh aku tulis like, okay, nama member dengan nombor telefon dekat form tu. Form tu of course dia akan simpan untuk rekod dia orang. Kau akan bagi aku satu copy supaya aku boleh refer. So of course aku tak boleh go too detail into apa yang aku cerita lah kan. The point is that cuba mengenal pasti bila aku rasa certain thing, apa aku perlu buat, benda yang menghappykan aku lah. Contohnya lah in the form, so dia akan betul-betul note down benda tu. And then at the end of the session, dia tanya aku macam, oh, how do you feel about the whole session? Is there any feedback? Kata aku kena bagi pujian lah kepada terapis aku yang what I feel from this session is, aku rasa dia adalah seorang pendengar yang sangat-sangat baik. Give me the eye contact and aku rasa didengari. Then at the same time, after the whole thing, dia pun recommend macam okay, seminggu sekali kita datang have this conversation and kita set what is going to happen in the next session. The session will normally last about like sejam sampai 90 minit. Bergantung kepada berapa banyak conversation lah. So that's the average amount of time. In between the session juga dia ada bagi tahu yang kemungkinan aku kena buat journaling, kena dengan mood aku and all that. Tapi not after the first session. Dia ada bagi tahu lah some of the objective untuk the next session. Contohnya dia akan lebih deep dive on what's the substance yang aku guna ke, kalau ada lah kan. So overall, walking away from the session, aku rasa sangat-sangat puas hati. By the way, dia ada cakap juga yang sekiranya in between, kalau kau rasa at any point of time you want to talk to somebody, dia pun recommend untuk cakap dengan befrienders and also beberapa contact yang aku boleh call over the phone and then just speak kalau aku perlu. Kalau tak, see you in the next session. So aku sangat berpuas hati lah sebenarnya dengan first session tu. Aku rasa dia orang sangat professional, dia orang bagi tahu dulu what is the benda-benda yang aku kena buat, what is the kind of objective ataupun kita boleh take away daripada session, and then at the end dia akan buat a few recommendation and then dia akan membuat follow up and dia akan siap bagi tahu okay, what are we going to do with the next follow up of the session. So overall aku rasa the experience is great. Aku sangat suka and cost dia agak rendah dengan hanya RM50 sahaja. Aku rasa ada certain place yang korang boleh dapatkan kos yang lebih rendah lagi. Contohnya mungkin kalau golongan berpendapatan rendah, B40 contohnya, korang boleh pergi dapatkan servis ni daripada NGO ataupun ada juga klinik kerajaan yang menawarkan this kind of psychological punya therapy session. Jadi kalau korang rasa down, macam ada thoughts yang mengganggu jiwa, jangan risau. Korang boleh pergi kepada this kind of sessions and then diorang memang tak judge, diorang sangat open and they are very good listener. Aku boleh recommendkan lah untuk korang dapatkan khidmat macam ni. Even though just for maybe the simplest things, mungkin korang rasa macam aku rasa something wrong lah dengan pemikiran aku, pun tak apa, pun korang boleh pergi juga. Tak payah nak tunggu sampai benda ni dah sangat-sangat membebankan. Even korang boleh pergi just for like, korang anggap macam pergi untuk medical check up je lah, untuk badan lah kan. So this is pretty much the same thing. Ni medical check up tetapi untuk mental health korang. So memang is sangat-sangat okay pergi kepada session-session macam ni. Anyway, thank you for watching. Aku harap ni akan memberikan sedikit pendedahan kepada korang tentang mental health dan juga beberapa prosesnya. Sekiranya korang pernah lalui perkara-perkara ataupun korang pernah pergi institusi ataupun dapatkan khidmat sebegini, tinggalkan di ruang komen. Aku sebenarnya memang nak tahu juga pengalaman korang sendiri pergi kepada institusi macam ni. Dan kalau korang minat vlog sebegini, korang boleh tinggalkan aku satu like dan juga subscribe. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.